Okey, dan kita akan mute-kan dulu peserta. Walau macam mana pun kalau ada soalan boleh unmute-kan mikrofon dan bertanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Jadi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan ucapan kesyukuran kita ni Allah menerimanya dan membantu kita ya untuk kita berusaha memahami dan menguasai ilmu-ilmu daripada ayat-ayat Al-Quran ya. Kerana di dalam Al-Quran tu Allah telah katakan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Allah kata telah pun kami terperincikan ya bagi manusia tu dalam Al-Quran tu bagi tiap-tiap sesuatu. Maknanya Allah nak katakan kepada kita apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita ni sebenarnya ada jawapannya di dalam Al-Quran. Jadi bermakna sepatutnya kita dulu kita sudah memperhatikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita menguasai ilmu Al-Quran. Ya, sebab Allah dah katakan semua ada dalam tu ya. Jadi apa saja yang kita nak lakukan dunia ni mesti dah ada jawapannya dalam Al-Quran. Yang sama ada yang sekarang ataupun yang masa hadapan. Bermakna kalau kita mengkaji apa yang Allah katakan tu, orang Islam ni adalah manusia yang hebat ya dari segi ilmu. Ya, sebab tu pada zaman satu ketika dulu orang Islam hebat ya dari segi ilmu sebab mereka menghayati apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Mereka memahami dan mereka lah yang menerokai ilmu dunia ni ya. Pada masa tu orang-orang barat tu masih lagi dalam era kegelapan ya, dan sedangkan orang Islam telah pun dipandukan oleh Al-Quran kerana mereka membaca dan memahami. Jadi mereka lah ahli sains, mereka lah penjelajah laut, mereka lah yang mengkaji cakrawala, bulan dan bintang. Mereka lah ahli geografi, mereka juga ahli matematik, ya, ahli sains, ahli kimia, ya, dan sebagainya. Kerana apa? Mereka menyedari bahawa Allah telah mengatakan dalam Al-Quran tu ya, dalam surah Al-Kahfi itu dan surah Al-Isra tu Allah ya dah beritahu kita. Jadi persoalannya adakah kita mengambil iktibar ke tidak? Ya, kemungkinan besar tidak. Masyarakat Malaysia ni secara keseluruhan tidak mengambil iktibar ya apa yang Allah katakan dalam Al-Quran ya. Kerana apa? Kerana dulu kita membaca dipanggilkan mengaji saja. Ya, menyebut dan membunyikan huruf-huruf dan kalimah tanpa kita mengenali dan memahami, apa lagi untuk memahami ayat ya. Jadi itulah yang kita perlu bertindak sekarang supaya jangan kita ketinggalan lagi ya. Kalau kita ketinggalan bermakna anak-anak kita akan ketinggalan, keluarga kita akan ketinggalan, masyarakat kita akan ketinggalan. Jadi kena kita ubah ya paradigmnya, paradigma kena ubah supaya kita menjadi peneraju ya, dan kurangkan alasan. Ya, sekarang ni banyak di antara kita masih lagi banyak alasan ya. Memang alasan tu tak ada, alasan tu adalah ujian Allah. Jadi soalannya bagaimana kita nak menangani dan menguruskan ujian-ujian Allah ni yang baik, yang akhirnya kita akan mendapatkan Al-Quran itu menjadi panduan dalam hidup kita ya. Telah pun dibuktikan, bukannya satu perkara yang mustahil, tidak. Ya, apa yang Allah kata dalam Quran tu pasti berlaku. Cuma kita saja nak respon macam mana. Allah kata falyastajibu li
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau kita respon positively kepada Allah, kita akan dapatlah jalan-jalan yang Allah nak tunjukkan kepada kita tu. Okay, saya terus kongsikan ayat yang kita ingin kongsikan sekarang, iaitu yang ini adalah okey. Di dalam korpus, di dalam senarai itu kita diberikan ayat terakhir di dalam senarai muka halaman pertama, ya. Di sini halaman pertama bagi senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha, iaitu sebanyak 50, ya. So maknanya muka surat pertama ni terdapat berapa kalimah yang dibangun alif lam ha, ialah 50, ya. Yang ni yang pertamalah, ilahaka ni yang pertama, dan yang ke-50 tu ialah yang kita mau bincangkan sekarang ni sini, ya. Ilahaini, yang ini. So ini maknanya kes yang ke-50. Sebab apa? Jumlah dia ialah 147 kalimah yang digunakan daripada alif lam ha. So kita akan tengok dia dimasukkan dalam berapa muka surat tu? 3, ya. Ini muka surat pertama baru. Muka surat kedua ada 50 lagi. Dan yang akhir 147 tu dalam muka surat ketiga, ya. So bermakna kalau kita mau menghabiskan perbincangan tentang alif lam ha tu ada 3 muka surat, ya. Kalau saya tekan di sini, tuan-tuan akan lihat ni muka surat ketiga ni, iaitu kes daripada 101 hingga 147, ya. Itu contoh-contoh dia lah. Tu. Ya, dan kebanyakan kita pun sudah mengenalnya sepatutnya lah, ya. Dia adalah ulangan saja, ya. Kalimah tu adalah ulangan, cuma ayat saja yang berbeza. So bermakna kalau kita nak berkongsikan kes-kes ini, kita akan berkongsikan dalam konteks ayat dia, ya, sebab ayat dia berbeza, ya. Kalimah dia sebenarnya kita dah jumpa, ya. Alihatan sebagai contoh di sini, kita dah jumpa dia. Ini pun alihatan, ya. Ilahin, ilaha, ilaha, ilahi, semua kita sebenarnya sudah jumpa, ya. Jadi kita sekarang ni membincangkan ayat terakhir dalam maknanya kes yang ke-50 dalam muka surat pertama tu. Yang tu yang kita nak bincangkan dan kongsikan sekarang, ya. Iaitu ayat dia apa? Waqalallahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid. Dan kita telah pun membuat pembetulan ayat ini hari itu, ya. Dan sekarang ni kita nak melihat kalimah-kalimah di dalamnya, ya. Kalau kita nak gunakan ayat ini pun boleh, ataupun kita nak menggunakan ayat yang ditulis dalam bentuk resam Osmani pun boleh juga, ya. So ini di dalam halaman korpus bahagian apa ni? Bahagian word. Ini ialah word by word. Ya, word by word ni dia ditulis dengan mengikut resam Osmani, ya, yang sebenar. Jadi kalau kita nak menulis, kita ikut penulisan ni lah. Ya. Okey, cuba kita lihat dengan ringkas, iaitu pertama sekali waqala Allah. Semalam kita sudah mengenal pasti waw ni adalah waw atifah. Waw atifah, kalau tuan-tuan nak confirmkan dia, pergi ke mana? Pergi ke word by word, balik ke sini, ya. Word by word dia akan senaraikan semua kalimah-kalimah ni, ya, dan dia akan terangkan jenisnya. Jadi kita pergi ke word by word, so kita akan dapati waqala juga ada di sini, dan waw tu
dinyatakan di sini ya. Waw itu adalah waw atifah. So kalau waw atifah tu bermakna dia adalah waw yang menyambung dan menyelaras ya. Waw itu adalah waw ni lah. Waw atifah ya, menyelaras. Jadi maknanya konteks cerita ayat ni ada dalam konteks menambah dan menyelaras dengan cerita-cerita yang sebelumnya ya. Jadi macam mana kita kita kena baca ayat-ayat sebelumnya ya. Dan qala adalah fi'il madhi ya. Yang ni. Yang fi'il madhi ni menunjukkan kepada qala ya. Dan qala tu apakah penerangan kepada qala? Kita lihat dia pertamanya dia kata di sini ya, dalam yang verb ni. Ya, penangan dia adalah di sini. Ya, iaitu dia adalah ini bahasa Inggeris lah ya, third person bermakna apa? Ghaibun. Ya, ghaibun maknanya orang ketiga. Jantina dia apa? Muzakkar. Maskulin tu maknanya muzakkar. Jadi pelaku kepada perbuatan qala ni adalah third person maskulin ya, iaitu muzakkar orang ketiga dan bilangan dia ialah singular, mufrad, seorang ya. Dan jenis dia apalah? Perfect verb yang ni ya. Perfect verb tu bermakna apa? Fi'il madhi ya. So maknanya korpus ni dia memberi ataupun membantu kita memberi sebanyak maklumat yang penting ya untuk kita pelajari. Okey. Uraian tentang pengisian tajwid tadi ya? Tajwid? Ya, ada juga. Mana? Dalam besi, dalam ada. Korpus ada ya. Korpus dia tak ada ni. Dia tak ada masukkan tajwid. Tu tajwid kita kena buat sendirilah. Oh, ya. Okey, so kalau kita sudah itu waqala ya. Sekarang ni kita apa? Kita tengok satu-satu ya dalam ayat tu. So kita tahulah waqala bermakna dan apa? Dan telah berkata. Siapakah yang telah berkata? Kita tengok di dalam ayat tu di mana Allahu ni mengambil yang marfu' bermakna Allah itulah yang menjadi fa'il kepada qala ni, yang dia katakan third person maskulin singular tadi ialah Allah ya. Jadi dan telah dan Allah telah berkata, itu maksud dia ya. Dan Allah telah berkata. Okey. So sekarang ni kita nak melihat kalimah la tattakhizu ya, la tattakhizu. So hari ni kita akan kupaskan kalimah la tattakhizu ya, dan dia perlu baca sekali ya. Dan nak membincangkannya kena bacakan sekali, tak boleh asingkan ya. Kerana dua kalimah ni sudah membentuk kalimah jenis apa? Fi'il nahi ya, iaitu kata kerja larangan ya. Jadi bermaknanya apa yang Allah katakan tadi ialah Allah melarang ya. Allah melarang. Yang dilarangkan tu ialah waw dan alif ziyadah ni, bermakna yang dilarangkan tu ialah ramai. Dan semua fa'il, waw tu adalah fa'il kepada kata kerja ni. Jadi fa'il tu mestilah orang kedua ya. Fa'il kepada kata larangan dan fa'il kepada fa'il amar mestilah orang kedua sahaja, iaitu kamu semua. So kalau kita tengok waw dan alif ziyadah yang jamak tu, dia bukannya mereka ya. Dia adalah kamu semua ya. Macam mana kita nak tahu kamu semua tu? Dia juga dikaitkan dengan ta di awalan ni.
Ya, ta ni dengan wa al-ziyadah tu menunjukkan kamu semua. Ya. So kita hari ni kita cuba kongsikan yang ni ya, la tattakhidhu, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham dan mengenal dia. So lain kali kita membacanya kita sudah tahu. Ya. Dan itu mestilah disabitkan dengan apa? Pembentukan kalimah. Kalau kita tak buat pembentukan kalimah tu kita tak nampak ya. Apa dia sebenarnya yang ini ya. So sebelum tu kita kena kenal dia lah ya. Tadi kita telah dia ceritakan kepada kita iaitu ya, tengok sini wazan dia wazan berapa. Ini penerangan kepada tatakhizu ya. Korpus ni menerangkan kepada kita untuk membantu kita sebelum kita membuat pembentukan kalimah ya. So lihat di sini dia bantu kita. Pertama sekali dia kata kalimah ni apa dia? Ialah ambil dengan kotak. Kalimah tu ialah apa? Imperfect verb. Ya, itu jenis dia. So imperfect verb apa dia? Imperfect verb adalah fi'il mudhari'. Itu dia ya, fi'il. Dan fi'il mudhari' itu mengambil wazan yang keberapa? Ya. Dia mengambil wazan yang ke-8. Itu dia. Itu dia wazan dia ya. Form 8. Itu wazan, ingat ya. Dia adalah fi'il fi'il mudhari'. Wazan ke-8. Ya, ingat ya. Formula fi'il nahi ialah mesti dia mengambil bentuk fi'il mudhari' kemudian ditambahkan la ya. So bermakna yang ni tuan-tuan, dia adalah fi'il mudhari' ni. Dan ditambahkan la nahi. Menjadilah dia keseluruhan tu sebagai fi'il nahi. Tu dia punya konstruk dia ya. Gabungan la nahi dengan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' itu mestilah majzum. Sebab tu ada sini fi'il mudhari' majzum tu. Ya. Dalam bahasa Inggeris dia majzum apa dia di sini? Jasif mood. Ini dia. Ini majzum. So apabila ada fi'il mudhari' yang majzum dan diikuti dan sebelumnya ada lam nahi ataupun la nahi yang ini, maka dua kalimah tu sudah menjadi fi'il nahi, iaitu dalam bentuk melarang. Ya, bentuk melarang. Jadi la tata itu adalah bentuk larangan. Okey. Aku tuan, tanya adik, dari wazan 8 perlu untuk ni ta dia tuan. Betul. So nanti kita akan tengoklah acuan dia ya. Bila dia wazan ke-8 kita akan tengok acuan bagi fi'il nahi wazan ke-8 lah. Sebab tu kita kena tahu ya wazan dia. Jangan miss wazan, sebab kalau miss wazan bentuk dia banyak mengikut wazan. So kalau kita tersilap pilih wazan, dia tak jadi kalimah dia. So kena tahu dia adalah wazan ke-8. So bermakna ini adalah fi'il nahi wazan ke-8. Nanti kita akan tengok apakah acuan fi'il nahi wazan ke-8 ya. Dan fa'il dia bentuk apa? Ya, dia adalah bentuk maskulin bermakna muzakkar. Ya, pakai ru lah. Ini maskulin bermakna dia muzakkar. Dan muzakkar tu adalah mestilah orang kedua. Mukhatab. Ya, dia tidak boleh orang ketiga. Ya. So bermakna waw al-ziyadah ni ya, dan bersama dengan ta ni iaitu menunjukkan iaitu orang kedua, dan bilangan dia ialah sini ada plural, jamak.
Ya, so kalau tuan-tuan dah biasakan diri menggunakan korpus ni, sebenarnya banyak maklumat yang dia berikan kepada kita untuk mengenal kalimah. Ya, so dalam konteks sekarang ni kita nak mengenal kalimah mana? Kalimah tattakhizu ni bersama sekali dengan la ni, ya, dia tidak boleh pisahkan, ya. Baiknya kalau kita berbincang kena masuk ke sekali la kepada tattakhizu ni, ya. Okey, so kalau macam tu kita akan hari ni kongsikan macam mana pembentukan la tattakhizu, ya. So kita padamkan semua drawing ni dan kita copy la tattakhizu tu ke Lexilogos, ya. Kita nak copy kena ambil yang ni lah. Sebab yang tadi dia tidak boleh copy, yang ini saja yang boleh dikopikan, ya. So ambil sini, copy, Ctrl C, pergi ke Lexilogos, tampal kita kat sini lah. Najila tattakhizu, yang ni kita nak berikan penerangan dulu supaya pembentukan kalimah tu akan berjalan lancar, ya. Jadi la tattakhizu kita betulkan alif ni sebab dia adalah alif ziyadah, ada alif bulat di atasnya, itu saja, ya. Yang lain semua okey. Okey. Dan pada masa yang sama jangan lupa apakah 3 huruf akar dia, ya. Tadi ada tak kita tengok huruf akar dia? Cuba di sinilah, ya. Tengok huruf akar di mana? Yang ni lah. Okey, ya. Okey, di sini korpus menggunakan hamzah kha dengan zal, ya. Tuan-tuan kena tukarkan hamzah ni dalam kata huruf akar, jangan pakai hamzah. Hamzah ni hanya digunakan dalam kata dasar, bukannya huruf akar. Ini mungkin style korpus lah, ya. Korpus buat cara tu, tapi cara QHS kita tak gunakan hamzah qata, ya. QHS menggunakan alif. Dalam huruf akar dia adalah alif, tetapi apabila membentuk kalimah, alif tu bertukar pada hamzah qata. So apabila kita menggunakan yang ni, jangan kita masukkan hamzah qata, kita gantikan dia dengan alif, ya. So saya ambil sini, bawa ke Lexilogos tu, ya. Kalau kita nak membentuk kalimah, kita akan mulakan kat bawah tu lah, situ, ya, iaitu sini tukarkan kepada alif. Tu dia, alif khazal, bukannya hamzah qata, ya, khazal. Okey, sebelum kita membentuk tu kita kena terangkan dululah la tattakhizu, ya. Jadi kita kena terangkan apakah rangkaian 2 kalimah ni, ya. So kita mulakan dengan la dululah, iaitu la, kita panggil dia la nahi, ya. Nama dia adalah la nahi. Kalau nak guna bahasa Arab pun boleh. Bahasa Arab tak, itu bahasa Arab lah nahi tu. Kalau kalau bahasa Melayu apa dia? La larangan, ya, la larangan. So kita gunakan Arab lah, kita nak biasakan dengan Arab. Nahi, ya. Kalau nak sebut nahiyah pun boleh, ya. Hari ni saya gunakan nahiyah lah, ya. Bagi tuan-tuan biasa, nahi pun boleh, nahiyah pun boleh. Nahiyatun asalnya, jadi nahiyah, la nahi, nahiyah. Maknanya la larangan, ya. Larangan saya kena gunakan Lexilogos warna Jawi, ya. Saya ambil sini, masukkan satu lagi dan tukar pada Jawi. Sebab nga Arab tak ada nga, ya. So kita kena guna Jawi lah. Ambil Jawi. Larangan. Lam alif ro alif nga nun. Itu larangan. Yang kopikan dia, bawa tempat tadi, masukkan ke situ, ya. Nak mengatakan la nafiyah tu, la nahiyah apa? La larangan, yang masukkan la tu dia, ya. Kalau nak guna la pun boleh, kalau nak gunakan harfun pun boleh, ataupun huruf larangan, ya.
kata huruf lah ya, kata huruf larangan. Okey, dan tattakhizu adalah okey, denganlah ya. La nihayah dengan tattakhizu, kita masukkan dengan di situ, ambil sekali lagi jawi. Dal, nga, nun ya. Dengan. Okey. La adalah la nahiyah dengan tattakhizu. So tattakhizu adalah fi'lun mudhari' mim dot alif ra ain mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Okey ya. Untuk kata kerja, untuk apa? Untuk fi'il, bila dia sudah jadi dalam konteks fi'il nahi, kita tidak payah sebutkan sama dia majhul ataupun maklum, tak perlu ya. Kalau dia fi'il mudhari' marfu', baru kita kata sama ada dia maklum ataupun majhul. Dalam konteks nahi tak payah ya. Kita hanya nak perlu menerangkan fi'il mudhari' wazan berapa ya. Tadi kita sudah lihat, boleh ingat lagi tak, dia adalah wazan 8 ya. Ni tadi, ni wazan 8 ya. So masukkan wazan 8 itu ya, wazan 8. Kemudian bilangan dia tadi pun kita sudah lihat, dah dicerita tadi, dikata apa? Plural. Sebelum tu ambil jantina dia dulu ya. Jantina dia ada terangkan kita tadi apa dia? Iaitu maskulin. Maknanya muzakkar. Bilangan dia plural, adalah jamak. Ya. Dan second person ialah mukhatab. Ya. Masuk ke sini. Okey, muzakkar. Mim, zal, kaf, tasydid dengan ra. Muzakkar ya, jamak, ya ramai, jamak, dan dia adalah orang kedua ya. Kalau kita tak sebut orang kedua, kemungkinan dia jadi orang ketiga. Salah dia ya. Kena pastikan dia adalah orang kedua. Orang kedua kita panggil mukhatab ya. Mim, kha, alif, ta dengan ba. Itu ya. Orang kedua lah ya. Apa lagi? Dan akhir sekali i'rab dia. I'rab tadi pun juga sudah diceritakan apa dia? Dia adalah majzum. Ni ya, majzum. Ya. So masukkan majzum tu ialah mim, jim, zai, waw, mim ya. Slow sikit tak apa ya, asalkan kita faham ya. Kalau laju-laju pun kita tak faham pun tak guna juga ya. Kita ambil masa. Ini penerangan. Bermakna apa? La tattakhizu adalah la nahiyah ataupun la nahi pun boleh juga, iaitu la larangan dengan fi'il mudhari' wazan ke-8 muzakkar jamak mukhatab yang majzum ya. Okay, kalau nak tahu apa, nak tahu yang pun boleh ya, dalam apa Melayu. Kalau nak tahu yang, kita ambil apa, kopi je ya. Ambil ya di sini, kopi kat sini, lepas tu ambil nga ni ya, kopi kat situ, jadilah yang ya, yang majzum. Itu penerangan kepada apa la tattakhizu sebelum kita membuat pembentukan kalimah ya. Okey, mungkin pembentukan kalimah kita akan sambung besok lah ya, sebab sudah 7:44 ya. So kalau kita nak guna lagi teks ni untuk untuk guna
untuk meneruskannya, kita kena simpan dia. Simpan dia supaya kita boleh copy balik pada Lexilogos besok. Ya, kalau kita simpan dalam screenshot, dia tak boleh guna. Dia cuma dapat tengok saja sebab dia dalam bentuk image. Ya. Jadi kita ambil dia punya rujukan, iaitu ayat 16:51. Okay. So sebab besok kita nak sambung lagi banyak lagi, jadi kita perlukan, kita tak payah type balik besok ya. Kita boleh simpan. Jadi apa caranya lah, kita ambil semua ni, copykan dia. Ya, tuan-tuan boleh simpan dalam Word ya. Word boleh letakkan dekat dalam desktop ya. So kalau saya pergi ke desktop, ini cari Word yang saya gunakan, iaitu yang ni ya, worksheet template ni. Template yang saya nak gunakan temporary ya, cara macam ni lah ya. Bila saya nak simpankan mana-mana yang kita nak bahaskan tu, kita boleh simpan, jadi besok kita boleh copy dia balik ke Lexilogos ya. Jadi tak payahlah type balik semua mulai panjang tu ya. Nah, saya simpan kat muka surat kedua ni, copy pastekan saja yang tadi. Itu dia. Jadi besok saya boleh copy daripada sini dan masuk balik ke Lexilogos. Kita sambung saja ya, pembentukan kalimah tak siap ni ya. Kalau nak apa tu, sepatutnya kita ada inilah nyambung lagi ya, arrow tu dan sebagainya. So bila dah masuk ke sini, simpan dia, save lah, jangan lupa nak save. Kalau tak save nanti dia hilang ya. File ni saya namakan apa, worksheet template ya, worksheet template dalam Microsoft Word ya. Sebagai contoh, kalau saya nak tunjukkan sekarang ya, saya copy ni ya, pergi ke Lexilogos, katakan Lexilogos yang baru, yang ni. Okay, so saya boleh paste sajalah. Jadi besok boleh sambung saja ya. Jadi kita boleh, tak payah nak type semula. Itulah apa yang saya maksudkan ya. Jadi simpan dia dalam Word tadi ya, savekan dia, lepas tu besok akan ambil dia balik, copy, masuk ke Lexilogos dan kita sambung pembentukan kalimah di sinilah ya. Okey, itu saja untuk pagi ini, dan kita akan sambung besok. Ada apa soalan ke? Tak ada ya. Okey, ingat ya, fa'il nahi kontek dia apa? Dia mesti ada dua komponen ya. Satu komponen lam nahi, la nahi dengan fi'il mudhari' yang majzum. Bila dua tu apa ni bersama, dia akan menjadi fi'il nahi ya. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz share file temporary ni tak? Share file temporary yang ni. Yang ni. Word je, ambil Word kosong. Word. Ya. Ni Word. Semua ni sebab banyak yang di atas ni yang banyak buat screenshot, screen apa, print screen. Betul. So bila nak buat tu banyak ni kan, boleh tak share dengan share macam mana? Semua this whole file. Word temporary tadi kan, apa template ni? Worksheet template. Ya. Atas tu tengok dia punya apa tu, tengok atas tu dia punya ni worksheet template. Nakkan file ni? Ya. Boleh lah, nak hantar ke mana? Kalau siapa lain terus advance dia. Ya. Itu kena pergi, nanti saya tengok dalam ni kalau dapat. Okey, tak apa, kejap lagi saya hantar ya. Okey. Ya. Stop sharing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.